fokus kita NGO baru ni bukanlah satu NGO yang akhirnya akan bertukar menjadi parti politik seperti Perkasa. Kerana hari ini saya begitu yakin, kawan-kawan kami pun begitu yakin, kita buat Laskar Cyber Malaysia ini adalah untuk memastikan serangan terhadap Pakatan Harapan berterusan, dan kita akan pastikan bahawa NGO ni akan terus menerus menjadi BN friendly. Baik, terima kasih kepada semua yang sedang menonton di dalam satu siaran yang tidak lain tidak bukan Jom Ngeteh. Kepada anda semua kita ucapkan terima kasih, dan kepada anda semua yang setia untuk menunggu siaran Jom Ngeteh ini. Pada hari ini seperti biasa yang dijanjikan kepada anda semua satu tajuk yang begitu menarik hari ini, yang akan dikupas oleh orang berpengalaman di dalam politik, tokoh masyarakat dan juga orang yang ramai peminatnya tidak lain tidak bukan. Pada hari ini akan kita kenalkan kepada anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terima kasih kepada anda yang setia menunggu, dan juga pertamanya saya nak ucap terima kasih dan juga minta maaf kepada anda yang menunggu daripada pukul 8 tadi, pukul 8.15 tadi ya. Seperti biasa pada hari ini kita bersama-sama dengan tokoh yang tidak lain tidak bukan Yang Hormat Datuk Lokman Noor Adam bersama dengan kita di studio. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Datuk bersama dengan kita di dalam satu topik yang begitu menarik pada hari ini, yang tidak lain tidak bukan, saya nak hadiahkan satu pantun dulu dekat Datuk ni. Baju Melayu dengan tanjak. Hari ni baju batik. Baju batik dengan tanjak. Tanjak tak ada ini. Negara serumpun Malaysia Indonesia. Siaran Jom Ngeteh ni banyak orang Indonesia yang menonton juga. Bukan orang Malaysia saja. Bercakap pandai, berhujah bijak. Inilah dia Presiden Laskar Cyber Malaysia. Selamat datang Datuk Lokman. Pertamanya kita nak tanyalah seperti biasa, di dalam tadi banyak komen di dalam YouTube, dalam Instagram tadi yang tak sempat saya baca lagi. Minta maaf ni, tak sempat. Apakah orang kata penyertaan PPBM di dalam Muafakat Nasional ni menguntungkan ataupun merugikan UMNO? Silakan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Jawapan saya mudah saja. Sangat merugikan. Kenapa tu? Kenapa? Kerana pilihan raya umum yang ke-14 UMNO dan Barisan Nasional bertanding di 222 kerusi parlimen. Okey. Tetapi dalam perbincangan yang kita kenal pasti kita dapat tahu daripada perbincangan dalaman, Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu memberikan hanya 110 kursi. 100 kursi. UMNO minta 110, hanya memberikan 100 kursi kepada Barisan Nasional. Okey. Barisan Nasional ni dia merangkumi UMNO, MCA, MIC dan PBRS Sarawak. Sarawak. Tapi tak termasuk dengan kursi-kursi GPS. Tak termasuk. Jadi kalau kita menerima apa yang diputuskan oleh Tan Sri Muhyiddin, dan beliau meminta partinya, untuk parti dia di antara 50 hingga 58 kursi. Untuk menunjukkan bahawa beliau bertanding jumlah kursi yang banyak bagi melayakkan dirinya untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi ini akan menyebabkan kursi-kursi yang dulu UMNO menang, kursi-kursi yang dulu UMNO menang, yang sebelum ini UMNO menang, tetapi ada 16 orang melompat parti, sudah pasti banyak akan terpaksa dikorbankan kepada PPBM. UMNO akan terpaksa dikorbankan. Keduanya, dari segi kursi-kursi yang dimenangi oleh PKR, kursi-kursi yang dimenangi oleh PAN, kursi-kursi yang dimenangi oleh lain-lain parti yang lain, termasuklah DAP semua. Kursi-kursi ini akan dibincangkan. Maknanya
ada di antara kursi ni UMNO dapat, Ya. ada di antara kursi ni PPBM dapat, ada di antara kursi ni PAS dapat, Ya. dan ada di antara kursi ni MCA akan dapat, Ya. dan juga MIC, ataupun parti-parti yang BN friendly. Okey. Dalam erti kata lain, Ya. sekiranya kita bersetuju untuk membenarkan Tan Sri Muhyiddin dan PPBM menyertai Muafakat Nasional, pilihan raya akan datang, kursi yang dapat ditingkatkan, yang UMNO boleh meningkatkan kemenangan, Ya. sangat kecil berbanding sekiranya UMNO bersama dengan PAS dan juga rakan-rakan komponen BN yang lain Ya. bertanding mengikut kekuatan diri sendiri. Ya. Cuma masalah dia ialah tidak ada keyakinan di kalangan kepimpinan utama UMNO Ya. untuk UMNO berdiri di kaki sendiri. Yang ini yang menyebabkan hari ini ramai ahli di Akaumbi ramai ahli di Akaumbi hari ini sangat kecewa. Ya. Sangat kecewa kerana kita dah buktikan Ya, ya. 6 pilihan raya kecil berturut-turut kita menang dengan bergaya, dengan menggunakan lambang dacing. Ya, dengan lambat dacing ya. Dengan lambang dacing. Kita tidak perlu pun menumpang populariti Tan Sri Muhyiddin ke. Kita tidak perlu menumpang populariti Azmin yang cukup dikenali Betul. serata dunia. Video dia ada dalam Pornhub. Ya. kita tak perlu tumpang orang. Ya. Kita boleh berdiri di Boleh menang atas sendiri. kaki sendiri. Ya. Kenapa kita nak lakukan pengorbanan yang bagi saya tidak berbaloi ini? Ya. Sebab antara sebab punca kita tewas pilihan raya umum yang ke-18 yang ke-14 ialah fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang yang kita nak angkat menjadi Perdana Menteri ini. Kena ingat, orang yang mula mempercayai Tun Dr. Mahathir, orang yang mula menuduh Datuk Seri Najib mencuri, menyalahgunakan kuasa, ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Dan orang ini mempunyai maklumat yang cukup lengkap. Ya. Kerana beliau menghadiri mesyuarat kabinet. Arul Kanda membentangkan kepada beliau secara peribadi dan 8 kali dibentangkan kepada mesyuarat kabinet. Masakan Tan Sri Muhyiddin masih tidak faham tentang apa sebenarnya yang berlaku di dalam 1MDB. Jadi saya amat kecewa bila mana rakan-rakan kita, kita boleh terima sekiranya kerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin dengan PPBM ini berlaku hanya untuk menewaskan DAP, untuk menyelamatkan Islam, kita boleh terima. Untuk menyelamatkan Melayu, menyelamatkan rakyat Malaysia daripada terus yang terkesan ni bukan orang Melayu je, orang India terkesan, orang Cina yang paling banyak terkesan. Sebab apa? Sebab mereka golongan peniaga. Ya, betul. Mereka ingat mengangkat DAP bersih telus. Rupanya dialah yang bapak perompak ni. Ramai orang Cina yang berhubung dengan saya, mereka amat kecewa. Kerana mereka ingat Lim Guan Eng dan Lim Kee Siang akan membuat perubahan. Tapi apa yang berlaku, mereka lebih parah, lebih teruk berbanding dengan kepimpinan Barisan Nasional. Betul. Kalau kita tengok dari segi Muafakat Nasional Muafakat Nasional ni kalau kita sebut sebelum ini Tan Sri Muhyiddin menjemput UMNO untuk menyertai Perikatan Nasional. Tetapi selepas itu Muafakat Nasional menjemput PPBM untuk menyertai Muafakat Nasional. Apakah sebenarnya menyebabkan Datuk Seri Zahid Hamidi ni menjemput Tan Sri Muhyiddin ke dalam Muafakat Nasional? Okey, kena faham. Di dalam Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin ialah pengurusi. Di dalam Muafakat Nasional, semua ialah pengurusi bersama. Strategi Datuk Zahid ni ialah jika dia berjaya pujuk Tan Sri Muhyiddin menyertai Muafakat Nasional, mereka masuk sebagai satu pasukan. Pertamanya, dia boleh ride on popularity di dalam Muhyiddin sebab populariti Datuk Zahid ni memang dah koyak habis. Dah koyak habis, dah rosak tarnish. Orang UMNO sendiri pun dah tak nak dengan beliau. Jadi beliau nak pinjam populariti Tan Sri Muhyiddin tu supaya kita boleh memenangi pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi
sebenarnya hakikat dia, Zahid tidak akan menyerahkan kuasa itu kepada Muhyiddin. Hakikatnya. Dia tidak akan serahkan kuasa itu kepada Muhyiddin. Sebab apa? Dia dah nampak dah apa jadi kepada Dato' Najib. Dia dah tahu dah. Dia dah lihat. Dah nampak. Kita Ada sokong testimoni, dah ada kita testimoni. sokong Muhyiddin, angkat Muhyiddin, jadikan dia Perdana Menteri. Dengan pengaruh dia cuma 111, 112 termasuk speaker. Ya. Ya. Dia boleh penjarakan Dato' Najib. Jadi Apakah adakah kita pasti bahawa Dato' Najib saja akan kena, Ya. Dato' Zahid tak akan kena? Jadi kenapa dia nak sangat Muhyiddin menyertai? Kerana dia tahu dia tidak ada kekuatan untuk menang dengan kapasiti diri beliau sebagai calon Perdana Menteri Barisan Nasional ataupun Muafakat Nasional. Jadi dia gunakan Muhyiddin ni semata-mata nak letak di depan, tetapi bila menang Muafakat Nasional, menang Muafakat Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-15, saya yakin yang akan mendapat kursi terbanyak ialah UMNO. Ya. Faham tak? Okey. Bila UMNO dapat kursi terbanyak, okey, macam apa yang berlaku dalam pilihan raya umum yang ke-14. Ya. Dalam pilihan raya umum yang ke-14, siapa yang dapat kursi terbanyak? UMNO. Tidak. Pilihan raya umum yang ke-14 yang dapat kursi terbanyak ialah PKR. PKR, ya. Sebab DAP bertanding pakai logo PKR. Betul. Nah, ini yang Zahid nak buat ni. PPBM bertanding pakai logo PKR. Jadi yang dipanggil untuk angkat sumpah siapa? Wan Azizah. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Ya. Wan Azizah. Bila Wan Azizah tolak, barulah Mahathir dipilih sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Kan? Tapi apa yang Zahid harapkan, jika Muafakat Nasional berjaya memenangi pilihan raya, Ya. menggunakan mungkin lambang Barisan Nasional, Barisan Nasional, lambang Barisan Nasional, sudah pastilah pemilik lambang itu akan diberikan keutamaan Untuk menjadi Perdana Menteri. untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Nampak tak otak Zahid? Nampak. Bijak Jadi skenario dia kadang-kadang sama. dia punya bodoh datang juga. Senario dia sama. Tapi Datuk, adakah Datuk bersetuju tentang Tan Sri Muhyiddin dari PPBM ni wajar bersama untuk memberi kekuatan kepada Muafakat Nasional? Kalau dia nak bersama, tidak ada lain pilihan. Dia kena bubarkan parti dia PPBM dan masuk ke dalam UMNO. dia sendiri Kembali ke pangkal jalan. kembali. Itu yang sepatutnya dia lakukan. Dan Dato' Zahid pun dah berbesar hati untuk menerimanya. untuk menerimanya sebab dia tahu bahawa grassroots UMNO ni takkan boleh terima Muhyiddin ni. Ya. Kan? Confirm Muhyiddin akan kena telan. Ya. Tapi kenapa Muhyiddin dia pandai. tak kembali? Kenapa Datuk? Tak, masalahnya sekarang ni kena faham, kalau Muhyiddin balik kepada dalam UMNO, dia akan ditelan oleh Akal umbi. walaupun Zahid tak popular, kan? Walaupun Zahid tak popular, tapi di kalangan akal umbi UMNO sudah pastilah Zahid berada upper hand. Ya, betul. Dia lebih popular di kalangan ahli UMNO berbanding dengan Muhyiddin. Betul. Jadi dia akan ditelan kalau dia masuk ke dalam UMNO. Jadi itu sebabnya saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat lah. Ya, kita penonton ramai lebih 3,000 orang. Yang menyebabkan kita hari ini, yang menyebabkan hari ini kita ni parah. Ya. Bila kita ada kepimpinan yang tidak berani untuk meneruskan perjuangan menentang. Ya. Tak tahan nak jadi pembangkang. Lepas tu berhadapan dengan kes-kes. Ya. Dato' Sri Najib ada kes. 42 ni, tapi pernah tak kita tengok Dato' Sri Najib mengendurkan serangan dia terhadap pembangkang? Belum pernah. Tak ada. Ya. Cuma bila semua ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional sudah bersetuju untuk mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maka dia follow the majority. Nampak? Ya. Tetapi persoalan dia, kalau hanya untuk membuang DAP ni, akar umbi boleh terima. Ya. Tapi dah tengok apa yang dia buat pada Dato' Sri Najib, dah tengok apa yang dia buat dalam kes-kes, contohnya kes yang melibatkan duit UMNO. Kita dah kena bergaduh, bertegak, berentak meja, barulah last kali dia lepaskan. Itu pun mahkamah. Dan bila dah dilepaskan tu pun kita tengok dia arahkan pula Peguam Negara untuk merayu balik. Kes Dato' Najib ni, Dato' Najib dah kena 12 tahun penjara. Dah kena 12 tahun penjara, 210 juta. Tapi apa yang mereka buat? Mereka, kita tengok
Muhyiddin arahkan Peguam Negara untuk file rayuan supaya hukuman tu dikenakan lebih berat. Patut tak macam ni? Tak patut. Jadi macam mana kita nak tumpang populariti parti yang hari ni berterabur, tunggang langgang nak masuk longkang? Saya pinjam ayat Muhyiddin lah. Tapi Datuk, kenapa perlunya muafakat nasional ni bergantung pada populariti Tan Sri Itu Muhyiddin? masalah dia. Kenapa? Kalau misalnya kita ada orang yang bersih, kan? Lain cerita. Ya. Ini masalah beliau terpalit. Pertama, terpalit dengan isu dia dengan isteri orang dikaji. Ya. Okey. Itu tak apalah. Itu boleh kata itu hal pribadi. Pribadi. Okey, hal pribadi. Kita tak sentuh hal pribadi lah. Nombor dua, kes yang melibatkan anak dia. Okey. Biometric system, menantu dia. Kes yang melibatkan projek-projek di Kementerian Pelajaran ketika zaman dia. Sebagai menteri. Baru-baru ni ada pula satu lagi kes yang melibatkan anak dia juga 1.5 bilion. So kalau dia bersih, lain cerita. Dia ada track record yang sangat buruk. Yang sangat buruk. Macam mana kita nak pinjam populariti dia untuk berikan kelebihan kepada muafakat nasional? Kalau nak kira dari segi populariti, lagi popular jadi. Ya. Betul tak? Ya, Tok Guru. Kalau tak nak Dato' Zahid, lagi popular Tok Mak Hassan. Saya yakin rakyat Malaysia ni boleh terima Tok Mak Hassan jauh lebih baik daripada Tan Sri Muhyiddin. Ya. Kan? Tolak tepi lah Dato' Zahid. Kan? Kita pun tahu dia punya masalah macam mana. Kan? Tapi kenapa tak pakai? Kenapa tak pakai? Kita duk bising-bising tak nak pakai orang asing, tak nak pakai orang asing. Tapi kenapa tak guna produk sendiri? Ini masalah UMNO. Kan? Yeah. Kenapa tak nak guna produk sendiri? Kita ada kepimpinan. Di dalam muafakat nasional nak beritahu kita ada kepimpinan yang berwibawa di dalam muafakat nasional itu sendiri. Ya. Kenapa kita perlukan Orang luar. populariti Kenapa kena import orang luar, luar. Ya. dan orang yang pernah khianat dengan kita. Cuba bayangkan kita minta sahabat-sahabat daripada PAS cuba faham apa perasaan sekiranya kita tengok saya nak bagi gambaran macam mana akar umbi ni. Haji Hadi ni orang yang cukup dihormati. Ya. Tetapi bila dia mengeluarkan kenyataan mengatakan dia mahukan Tan Sri Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri Muafakat Nasional, orang bawah UMNO marah. Sebabnya tu? Sebabnya cuba bayangkan kalau tiba-tiba UMNO umumkan bahawa kita mahu Muhammad Sabu menjadi calon Perdana Menteri Muafakat Nasional. Begitulah perasaan orang UMNO. Tapi tu nampak Muhammad Sabu pernah mengkhianati PAS. Tapi tu kalau kita begitu tengok juga dengan Muhyiddin pernah mengkhianati UMNO. Bukan pengkhianatan yang kecil. Malah beliau inilah yang mewujudkan jambatan yang menyebabkan akhirnya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Lim Kit Siang akhirnya berpelukan mengkhianati bangsa Melayu. Tapi tu kalau kita tengok jangan lupa ni apa yang dia telah buat. Betul. Kalau kita tengok nampaknya orang PAS ni bersetuju dengan muafakat nasional yang mana menjemput Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah mereka ni tidak rasa tergugat? PAS tidak ada sebab untuk merasa tergugat. PAS hanya menang 18 kursi. Itu pun 18 kursi ni dikala UMNO difitnah dengan cukup dahsyat. Dahsyat 2014 tu. Fitnah ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datin Sri Rosmah, fitnah 1MDB, fitnah GST. Banyak. Macam-macam fitnah. Kan? Dan ketika keadaan yang begitu parah bagi kerajaan Barisan Nasional, UMNO masih lagi memenangi 54 kursi. Barisan Nasional masih boleh memenangi 79 kursi. Waktu itu Kan? Mamat yang dok kata kita UMNO ni parti dah masuk longkang ni, berapa kursi dia menang? Tak banyak. Dia menang berapa kursi? Dia menang 13 kursi. Lepas tu seorang meninggal dunia, bertanding tinggal 12. Terjunam, tinggal 12. Daripada 12 tu pun hanya 7 orang yang menyokong dia. 5 orang tidak menyokong. Jadi macam mana dia kata UMNO dah tunggang langgang, parti dah nak masuk longkang, kepala otak dia? Kan? Yang sebenarnya hakikat dan realiti dia, UMNO perform much more better 2018 walaupun kita difitnah dengan sangat dahsyat. PAS memenangi 18 kursi dikala UMNO difitnah pada waktu itu. Kerana apa? Kerana orang tak boleh terima UMNO
marah, Ya. percaya dengan fitnah. Orang tak boleh terima PAS, dia tak boleh terima DAP. Orang ambil jalan tengah, pilih PAS. Ya, betul. Okey. 18 kursi PAS ni, adakah pemimpin bersatu akan ambil? Sudah pasti tidak. Ya. 18 kursi ni PAS selesa. Kan? Adakah pemimpin UMNO akan rampas kursi yang PAS menang ni? 18 kursi. Bertanding kat situ? No. No. UMNO orang baik. Ya. Kan? Mereka tidak akan merampas kursi PAS. Jadi PAS tak perlu bimbang. Tidak ada apa yang dia tergugat. Betul. Betul tak? Malah kursi yang dia akan bertanding akan bertambah. Contohnya Melaka. PAS tak menang apa pun. Tapi takkanlah kita tak bagi PAS bertanding kat Melaka. Ya. Kita akan bagi. Ya. Dan dengan semangat muafakat nasional ini, Semangat tu. dengan semangat muafakat nasional ni, maka mereka akan menang juga di Melaka. Betul. Begitu juga di Johor. Ya. PAS hanya menang satu kursi. Dengan semangat itu, Dengan semangat muafakat nasional. sudah pasti dengan sifat toleransi yang ada pada UMNO, Ya. kita akan tambah kursi PAS. Ya, betul. Maka PAS takkan hilang apa. Tapi saya nak tanya UMNO. UMNO menang 54. Sekarang tinggal berapa? 39. 39. Ha. Itu pun sebab menang satu lagi. Kalau tidak tinggal 38. Betul tak? Ya. Tapi mana pergi yang baki tu? Melompat pergi ke PPBM. Anda fikir Hamzah Zainuddin tak nak bertanding di Larut? Mesti nak. Mesti nak bertanding. Ha. Jadi dia akan ambil kursi UMNO. Ya. Betul tak? Mersing, Latif Ahmad, dia akan bertanding di Mersing. Ya. Maka dia akan ambil rampas kursi UMNO. Atas PPBM. Paling kurang Mustafa Muhammad, dia juga akan ambil. Ada 16 Mas Emiliati Masjid Tanah akan ambil. So apa akan jadi pada UMNO? Kursi yang UMNO dah menang ni pun akhirnya terpaksa digadai kepada Muhyiddin, kepada PPBM. Itu sebabnya saya awal lagi saya tak bersetuju kerjasama di antara UMNO dengan PPBM, dengan Tun Dr. Mahathir pada ketika tu. Sebab ianya jelas tidak menguntungkan UMNO. UMNO, ya? Ianya merugikan UMNO. Ya. PAS tak ada kesan. Ya. Kerusi mereka akan bertambah. Betul. Kan? Dan kita juga kena faham politik PAS. Mereka ada sebab-sebab tersendiri kenapa mereka mau bersama. Contohnya Antara di peringkat awal Ya. saya agak tertanya-tanya. Aha. Kan? Jadi satu persoalan, ya. Ada beberapa persoalan bermain di minda saya. Aha. Antaranya Kenapa PAS begitu marah dengan Anwar Ibrahim, Aha. tetapi boleh bersama dengan Azmin Ali? Aha. Sama-sama main belakang. Betul tak? Kenapa? Antara Ini ada satu persoalan dia. Ya. Yang kedua, saya tertanya-tanya. PAS dulu Una mengeluarkan pelbagai bentuk ayat mengatakan kita tidak boleh condong pada pemimpin yang zalim. Ya. Ketika itu dia merujuk kepada Maha Zalim, Betul. Tun Dr. Mahathir. Tetapi apabila Azmin Ali mengemukakan cadangan supaya Tun Dr. Mahathir dibenarkan untuk kekal sepenuh penggal 5 tahun. Ya. Pada ketika itu Taqiyuddin Susagong PAS Ya. belum pun berbincang, walaupun kita dah menandatangani piagam di antara UMNO dan PAS. Ya. Taqiyuddin telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa kesemua 18 orang ahli parlimen PAS akan menyokong Tun Dr. Mahathir untuk kekal sehingga habis penggal. Habis penggal, ya. Habis pilihan raya. Sekarang pun sama juga. Dia tetap akan menyokong Tan Sri Muhyiddin. Ya. Kan? Saya boleh terima masa zaman Tun Dr. Mahathir. Pada waktu itu. Sebabnya pada ketika itu PAS menuntut royalti minyak daripada Tun Dr. Mahathir. Ya. Ada 1.7 bilion. Okey, saya boleh terima. Okey. Tetapi sekarang ni apa keperluan Nak terima tu. apa keperluan yang kita perlu mengambil Tan Sri Muhyiddin ni untuk masuk ke dalam muafakat nasional? Datuk, Tidak ada keperluan. kalau Datuk tengok dari segi Ya. muafakat nasional, tidak ada tokoh lain ke? Kita ada banyak tokoh. Macam saya sebut tadi, kita ada Haji Hadi. Ya. Kita ada Tuan Ibrahim Tuan Man. Ya. Kita ada Datuk Seri Muhammad Hassan. Ramai. Kita ada Ahmad Maslan. Ramai. Betul tak? Kita ada banyak tokoh-tokoh kita yang hebat, saya rasa. Jadi kenapa? Jadi perlu? apa sebab kita nak ambil seorang yang pernah mengkhianati kita untuk diangkat menjadi Perdana Menteri? Kan? Dan yang lagi pelik, golongan majoriti, golongan yang kursi dia ramai, 39 kursi. Okey. Campur MIC 2, MCA 2 dengan satu MIC, dia ada 42 kursi. Golongan ini pun nak angkat yang sebenar-benarnya menang cuma
13 kursi ni untuk menjadi Perdana Menteri. Yang ini yang menyebabkan hari ini saya bimbang, takut bila ahli akar umbi merasakan diri mereka dikhianat, maka akhirnya mereka akan ambil keputusan tidak keluar mengundi. Ini akan memusnahkan UMNO. Kalau mereka mengambil keputusan mengundi pembangkang, saya tak berapa bimbang. Sebab saya tahu mereka dah tahu perangai, mereka dah tahu perangai Mahathir, mereka dah tahu perangai Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, DAP, Lim Wah Eng, semua mereka dah tahu. Saya yakin mereka takkan mengundi sebelah sana. Tetapi kalau mereka tidak keluar mengundi, itu pun sudah cukup untuk menjahanamkan keputusan pilihan raya. Bagi pihak Muafakat Nasional. Sangat bahaya. Betul. Jadi tu kita bersama-sama dengan penonton kita yang bersama dengan kita pada hari ini, ramai yang komen, nanti kita akan cuba reply. Yang mana yang kita boleh reply, kita akan cuba reply dalam masa yang tidak lama. Dan kepada anda, terus bersama dengan kita, jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kepada anda yang bersama dengan kita, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kita. Terus kita akan tanyakan soalan kepada Yang Hormat Dato' Lokman, iaitu Presiden Laskar Cyber Malaysia, yang tidak lain tidak bukan bersama dengan kita untuk berkongsi pandangan beliau berkenaan dengan penyertaan PBBN di dalam Muafakat Nasional menguntungkan atau merugikan UMNO. Telah dijawab banyak yang telah dijawab. Pulau Tioman banyaknya angsa, tempat bermain dan berenang. Dato' Lokman terus berjasa, budi baik tetap dikenang tu. Jadi tu, kalau kita nak tanya sedikit, apakah komen Datuk yang tadi Datuk sebut tentang PAS dan juga tentang Datuk Seri Najib. Kita tengok sedikit komen Datuk berkenaan dengan PAS sukar untuk menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kenapa? Apa sebabnya? Antaranya, saya rasa ini lebih kepada pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan PAS, dia sama-sama dalam ABIN. Dululah. Mungkin rival daripada dululah. Macam KJ dengan Mukris, rival daripada dulu. Kalau nak kata mereka ni tak boleh terima Anwar kerana Anwar peliwat, Azmin pun peliwat juga. Boleh terima, tak ada masalah. Antara aspek lain, kenapa sukar untuk menerima? Mungkin pengalaman pahit. Pengalaman pahit. PAS sudah pernah bersama dengan Anwar. Dan dalam banyak perkara Anwar lebih menyebelahi DAP. Jadi ini mungkin menyebabkan Anwar lebih PAS merasa kecil hati. Dan itulah mungkin antara menyebabkan mereka yang sukar tidak boleh terima satu sama lain. Tidak boleh terima. Sama juga dengan UMNO. Macam mana PAS rasa dia tak boleh terima Anwar sebab Anwar bila ada tiba-tiba waktu tertentu bila buat keputusan akhirnya menyebelahi DAP. Begitulah juga macam mana orang UMNO. Dikala UMNO difitnah dan sebagainya, Muhyiddin mengambil keputusan untuk bersama dengan Mahathir menghancurkan UMNO. Jadi macam mana orang macam ni akan umbi nak terima sebagai Perdana Menteri, apatah lagi untuk bersama di dalam Muafakat Nasional. Tapi masalah dia hari ini,
pemimpin UMNO ke atas ni, mereka tak dengar apa yang Akar Umbi cakap. Sebab Akar Umbi hanya berkuasa ketika datang musim pemilihan. Ya. Dan Kuasa dia bermusim. Kuasa dia boleh datang hanya 3 tahun sekali. Itu pun dulu ada pernah Zahid pernah mengusulkan supaya pemilihan UMNO boleh ditunda 18 bulan atau masa yang difikirkan sesuai bagi MT UMNO. Saya bantah. Pada waktu itu. Pada ketika itu. Alhamdulillah last kali mereka tak jadi. Mereka clause tu kekal tak ada waktu yang dipikirkan sesuai. Saya bantah sebab saya cakap, Datuk Seri, you masa nak bertanding jawatan Presiden UMNO, you janji selepas ni setiap 3 tahun kita akan ada pemilihan. Betul tak? Tiba-tiba nak tambah clause. Kalau dia tambah clause kata kita nak berhadapan dengan pilihan raya, kita perlu fokus pada pilihan raya. Kalau katalah boleh tunda sehingga 6 bulan selepas pilihan raya, kita boleh terima lagi. Tapi kalau boleh dipinda pada masa yang difikirkan sesuai oleh MT. Kalau MT UMNO cakap 10 tahun, kita tunda pemilihan kita 10 tahun. Mana boleh. Betul tak? Betul. Kita cakap ni kena super bikin. Jangan bila nak dapat sesuatu kita janji bukan-bukan, tapi dah dapat kita lupa pada janji kita ni. Tak boleh lah. Kita cakap bahawa Pakatan Harapan ni munafik kan. Tapi kadang-kadang dalam diri pemimpin kita ni elemen munafik tu ada. Elemen munafik itu ada. Macam apa ni, saya pernah dipanggil ketika Datuk Zahid bercuti. Ni ramai orang tak tahu ni. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya, Datuk Jamal, Rafi orang kecil ada ketika tu. Dia minta kita bantu dia untuk dia kembali menjadi Presiden UMNO. Masa tu dia bercuti dah 6 bulan. Dia kata dia memang tak boleh handle UMNO ni. Dia tak boleh handle UMNO ni, dan dia dah apa ni, dia dah nekat dia akan serahkan balik kepada Datuk Seri Najib. Pada ketika itu. Pada ketika itu. Dia akan itu baru-barulah, pada baru-baru masa dia ambil alih. Sebelum dia kembali daripada cuti. So dia minta kita support lah. Itu cuti 6 bulan tu. Masa cuti 6 bulan. Dia kata dia nak bos balik jadi presiden, kalau bos nak letak dia timbalan, tak apa, dia terima. Dia terima. Kalau tak ada pun tak apa. Kita pun nampak masya-Allah zuhudnya orang ni. Dia terima juga. Maklumlah pakai kepiah dengan jubah kan. Siapa tak percaya? Kan? Kita pun percaya. Kita pun buatlah kerja kita, mengatur kerja-kerja politik kita. Tapi tiba-tiba ubah pula daripada janji nak angkat semula Datuk Najib Kenapa tu? Sebagai pengurusi sebagai Presiden UMNO, tiba-tiba dia kata okey, kita tak payah buat AGM, saya lantik Datuk Seri terus menjadi pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional. Jadi saya nak beritahu, itu dia tak cakap dengan saya tau. Yang dia janji dengan saya, dengan Datuk Jamal, yang menyebabkan kita dua ni marah dengan dia. Sebab dia ni bagi saya sangat munafik. Itu berhadapan lah tu. Berhadapan ni. Wallahi wa billahi wa tallahi, ni apa yang keluar dari mulut dia. Tapi selepas dia dah kembali, kita pun dah backup dia, daripada orang serang, dah panggil orang semua buat operasi, pastikan jangan ada yang serang dia dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia dah balik, dia pergi jumpa Datuk Najib, dia janji lain. Dia kata saya ada jalan yang lebih baik. Tak payah nak buat EGM, tak payah pening. Saya terus lantik Datuk Najib sebagai pengurusi Barisan Nasional. Maka apa berlaku akhirnya, bila waktu dia nak lantik tu, tiba-tiba dia lantik Datuk Najib menjadi pengurusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional. Jadi pengurusi Lembaga Penasihat ni boleh buat apa? Tidak ada dalam struktur ataupun perlembagaan. Tidak ada. Ni. Jadi tak ada. Cakap tu tak buat. Tak ada. 4 kali dia janji Datuk Seri Najib. Jadi saya cakap, saya terus terang saya cakap, orang macam ni Datuk Najib ni pernah ketika dia bankrupt dulu, dia dah jatuh habis dah.
Dia datang jumpa Datuk Najib. Ketika tu wallet dia tu ada RM10 je. Itu mungkin peribadi dia lah waktu dia Mana nak gambarkan betapa parahnya dia ketika tu. Datuk Najib ambil dia, tolong dia. lantik jadi susu politik sampai dia hidup. Saya rasa semua orang tahu lah keadaan kemewahan hidup dia. Betul tak? Orang yang pernah berjasa pada dia ni pun dia khianat. Jadi macam mana saya nak biarkan dia terus menipu ahli UMNO? Itu sebab saya mula menegur. Ya. Saya nak beritahu, dia bawa fail tau. Dia bawa fail 87 pertuduhan itu, pergi jumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Apa yang dikatakan oleh Adam Mukris, oleh Kelab Cik Dan. Dia bawa fail, dia pergi berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, minta Tun Dr. Mahathir lepaskan dia daripada pertuduhan tu. Di mana maruah kami ahli UMNO bila presiden kami menghadap musuh, tunduk dengan musuh, minta supaya dibebaskan. Sepatutnya sebagai presiden, apa yang dia patut buat? Dia patut lawan Mahathir habis-habisan. Betul. Setidak-tidaknya bantu kami yang melanyak Mahathir ni. Ini Mahathir dah sampai tersentak ke dinding, dah ke penjuru, dah tak boleh buat apa dah. Dah tinggal nyawa ikan. Tiba-tiba dia duk bagi oksigen kat Mahathir. Dia pula pergi cari, kumpulkan SD, pergi sokong Mahathir untuk kekal. Pada waktu itu ya. Pada ketika itu. Jadi apa perasaan? Kalau saya bini marah ni. Mesti sebahagian itu sebabnya kalau orang cakap saya ni terlalu marah dengan Zahid. Saya nak beritahu, dikala Zahid diserang ni, saya seorang je pertahankan dia. Yang tolong pada waktu itu. Dia ketika itu dia punya ketua perangan ke, Susah Agung ke, semua senyap. Tak berani pertahankan dia. Saya pertahankan dia. Sebab saya yakin sebagai seorang presiden, dia patut diberi masa. Kalau dia tak perform sekalipun, at least bagilah dia 1 tahun ke untuk dia perform. Bukan awal-awal tu kata tak ada halu tuju. Bagi peluang lah, bagi peluang. Itu yang saya balon KJ, saya balon apa ni, yang mana yang duk melalak tu. Jadi inilah masalahnya. Kita ni UMNO ni ada banyak orang yang boleh ke hadapan. Betul. Memang ramai tokoh lah, ramai tokoh. Macam KJ pun cakap kita kena tokoh yang bersih, berwibawa, ada integriti. Saya yakin UMNO ramai. Tapi Tok, apakah pandangan Datuk kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Khairi Jamaluddin bahawa UMNO ni perlu ada pemimpin yang bersih dan integriti? Betul. Apa yang dia cakap tu betul lah. Tapi definisi bersih itu macam mana? Pastikan pemimpin kita bebas daripada elemen dadah. Tak ada yang isyap sabu, kan? Tak ada yang main belakang. Itu kita kena pastikan. Tak ada yang bila time UMNO lemah, dia kerja bersekongkol dengan musuh kita. Dia jadi baruah pula kepada Mahathir, kan? Bila UMNO dah kuat, dia tarik handbrake, dia pula bersama dengan UMNO. Dia pula nak tunjukkan yang dia lebih UMNO daripada orang UMNO lain. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kita kena pastikan, kita nak angkat pemimpin ni, kita kena pilih pemimpin yang sanggup lawan. Betul. Yang macam Datuk Najib ni. Kan? Dia kena 42 pertujuhan. Dia tak pernah sekali pun dia berhenti, tarik handbrake. Hari ni dia berada di Slim. Kan? Masih meneruskan perjuangan walaupun dia dah kena jatuh hukum. Masih lagi teruskan perjuangan. Teruskan. Walaupun kalau saya lah, kalau saya jadi dia kan, saya akan rasa diri dia khianat. Engkau time kau nak jadi Perdana Menteri, tak cukup nombor, engkau minta hantar orang jumpa aku. Minta tolong kan? Minta tolong. Tiba-tiba bila kau dah ada kuasa, kau gunakan kuasa tu untuk aniaya aku. Kalau saya jadi Datuk Najib, saya cakap saya cukup kecewa. Kan? Bukan Datuk saja, orang lain pun kan jadi memang cukup kecewa. Tapi Datuk Najib ni dia steady. Dia steady. Walaupun dah kena macam tu, dia masih lagi bantu Barisan Nasional. Walaupun Zahid tipu dia 4 kali, dia masih lagi bantu Zahid. Masih lagi nak mengukuhkan kedudukan UMNO. Tetapi kena ingat, memang kita boleh teruskan begini. Tetapi bila tiba-tiba katalah bulan September ni, pilihan raya, ataupun bulan Oktober atau November, paling lewat bagi saya bulan Februari, pasti akan ada pilihan raya tahun depan, paling lewat ketika itu. Siapa akan jadi pengurusi Muafakat Nasional? Siapa akan jadi ketua ataupun calon Perdana Menteri?
Waktu itu. Siapa? Agak-agaknya siapa Ha. Datuk? Kalau misalnya Muhyiddin masuk, maka Muhyiddin lah akan mengepalai. Ya. Dalam keadaan hari ini, Muhyiddin ni Nampaknya dah ada itu dah. ditolak oleh majoriti Akaumi, penyokong UMNO, kaum di UMNO. Macam mana kita nak menang banyak kursi? Ya, betul. Nampak tak? Ya. Jadi itu sebabnya bagi saya, kalau nak keluar daripada masalah ini, Zahid ni suka tak suka, dia kena berlapang dada, Kan? dia kena berundur daripada menjadi Presiden UMNO. Dan menyerahkan kepada Dia serahkan itu terpulang, letakkan ke tangan MT UMNO. Kalau nak letak Tok Ahmad Hassan sebagai pemangku, tapi yang terbaik sekali Tok Ahmad Hassan jadi pemangku, kemudian ambil Dato' Najib ni sebagai pengurusi Barisan Nasional. Tok, kalau kita tengok dari segi Boleh gerakkan. Seorang jaga BN, seorang jaga UMNO. InsyaAllah. Kalau kita tengok Datuk asyik sebut Datuk Najib, ramai orang muda-muda ni sebut Datuk Najib, Datuk asyik agung-agungkan Datuk Najib ni, kenapa? Dia bukan soal agung tak agung. Kita dah tengok dulu orang boleh kata macam-macam kat Datuk Najib. Ya. Saya orang yang pernah bertugas di Jabatan Haiwan Khas dan saya juga pernah bertugas bawah Datuk Najib Pada sebagai ketika pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Ya. Waktu itu Datuk Najib Perdana Menteri. Isu yang melibatkan YMDB ni memang kita punya kerja. Kita Memang yang menjawab apa semua. Jadi kita dah jumpa dengan Arul Kandar. Kalau menteri-menteri kabinet semua dah jumpa 8 kali, kita jumpa lebih daripada tu. Dan kita sama-sama cuba menjelaskan apa yang tak jelas. Dan ternyata memang Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam benda ni. Dan Datuk Seri Najib sebenarnya wawasan dia untuk 1MDB ni cukup cantik. 1MDB ni sepatutnya dia akan turut menyumbang kepada pendapatan negara sama seperti Khazanah. Cuma bezanya Khazanah dia gunakan sovereign fund ataupun duit rakyat. 1MDB hanya diberikan modal RM1 juta. Dengan modal RM1 juta dia suruh buat projek perumahan rakyat. Kan? Mana 1MDB nak guna duit juta macam mana nak buat kan? Kemudian disuruh untuk ambil alih IPP yang mana untuk 21 tahun pertama kroni-kroni Mahathir macam Syed Mokhtar Al-Bukhari yang lama-lama YTL, Genting Sanian, Tanjung, Ananda Krishnan, mereka ni subsidi yang dia ambil daripada kita, subsidi daripada harga gas untuk jana elektrik ni kena pakai gas. Itu pun 21 tahun kos dia 155 bilion subsidi yang dia orang nikmati. Belum lagi kira dia orang meletakkan harga 8 sen tarif elektrik dia lebih mahal daripada yang TNB bekalkan. So dengan modal RM1 juta, apa yang YMDB perlu buat? Mereka mendapatkan dana daripada pasaran modal. Mereka dapatkan dana daripada bank, pinjam duit, terbit bond dan sebagainya. Jadi kalau orang kampung ni memanglah 1MDB ni senang untuk mengelirukan rakyat. Sebab orang yang tak faham pasal ekonomi, tak faham pasal benda ni, dia akan mudah terpengaruh. Tetapi hakikat dia, kita tahu benda ni baik. Dan sekarang dah terbukti. Kita tengok Bandar Malaysia, kita tengok TRX. Dulu dia orang kata lubang besar yang ditinggalkan oleh 1MDB. Tapi sekarang bila mereka jadi kerajaan, baru nampak. Lim Guan Eng kata TRX boleh menyumbang 40 bilion. Baru dia kata. Baru nampak. Itu belum lagi bila high speed rail semua bermula di Bandar Malaysia semua sudah terlaksana. Banyak benda. Jadi kalau dulu orang boleh fitnah Datuk Najib, tapi sekarang ni orang dah tengok orang yang memfitnah tu, termasuklah Muhyiddin, menjadi kerajaan 22 bulan. Apa jadi? Hari ni memanglah dia okey sikit berbandingkan dulu. Sebab bila dia bersama dengan kita, menteri-menteri kita banyak bagi idea. Bila dia bersama dengan kita, Datuk Seri Najib banyak memberi idea. Setiap hari bagi idea. Macam mana nak memulihkan ekonomi, macam mana nak berhadapan dengan COVID-19. Setiap hari non-stop. Pakej bantuan prihatin. Banyak idea Datuk Najib. Tapi satu, doa orang yang dianiayai ini amat makbul. Jadi kita jangan ke mana-mana, penonton-penonton sekalian, kembali selepas ini.
kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama dengan kita seperti biasa di dalam satu arena yang begitu cukup orang kata panas sekarang ini. Penyertaan PBBM di dalam Muafakat Nasional menguntungkan atau merugikan UMNO, yang telah dijawab oleh Yang Hormat Datuk Lokman, Presiden Laskar Cyber kita tadi. Kalau Datuk tengok, kalau mereka teruskan juga, apa yang akan Laskar Cyber lakukan? Saya secara peribadi Ya. saya rasa rakyat kat bawah ni memang takkan boleh terima Ya. PPBM. Okey, itu yang pertama. Maka saya berbincang dengan beberapa pihak, Ya. kan? Sekiranya mereka teruskan juga, untuk membawa masuk Tasimuddin PPBM ke dalam Muafakat Nasional, maka kita akan mempertimbangkan untuk meletakkan calon pilihan raya. Tak kira lah kita pinjam lambang sesiapa ke, kita buatlah kita sign agreement dengan mana-mana parti politik, kita pinjam lambang dia Yang berdaftar, yang berdaftar. Sebab kita kena faham, saya buat NGO, pemantau, sampai ke habis tak lulus. Ya. Tak lulus Pada waktu itu ya. Baru-baru ni zaman PN pun sama juga. Saya buat NGO kelab pendidikan politik. Okey. Tak lulus juga. Tak lulus juga. Jadi kalau buat NGO pun tak lulus, apatah lagi buat parti politik. Ya. Kan? Jadi apa yang saya plan, apa yang saya plan, Rancangan lah. sekiranya mereka teruskan juga, Ya. kita akan meletakkan calon bebas Calon bebas di tempat-tempat di semua kerusi yang ditandingi oleh PPBM. PBBM. Yang kursi ni memang kursi UMNO. Ya. Dulu UMNO tanding, kali ni dia bagi PPBM tanding. Kita akan letak calon. Jadi Dan kita juga akan kenal pasti pemimpin yang mengkhianati amanah yang diberikan, pemimpin UMNO ni yang mengkhianati amanah yang diberikan oleh ahli, macam Presiden UMNO ni, kita cari calon yang kuat. Dengan dia pun kita pastikan kalau ada pilihan raya. Jadi itu antara Kita dah pastikan bahawa dia tidak akan tak sumpah sebagai Perdana Menteri. Ini penting. Kita kena letak calon lawan dia dalam pilihan raya. lawan dia. PBBM, tempat-tempat kerusi Sebab kalau dia dah tewas, maka orang lain yang menang di dalam UMNO mungkin akan berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri. PPBM kita tak boleh bimbang lah. Kalau dia bersama dengan kita pun habis kuat pun, saya ingat kalau menang pun berapa kursi? Mungkin Hamzah Zainuddin, mungkin macam adalah 10 kursi paling-paling kurang. Kan? Habis kuat lah. Kubu dia takkan dia tak boleh menang. Betul tak? Saya ingat 2-3 kursi mungkin boleh menang. Kan? Tidak lebih daripada itu. Paling-paling kurang 3 kursi ada. Tetapi yang saya sedih, bila benda ni berlaku, maka keputusan yang diperolehi oleh Muafakat Nasional tidak baik. Bila keputusan yang diperolehi oleh Muafakat Nasional tidak baik, maka akhirnya kita perlu lagi menjemput pihak luar untuk menyertai kita bagi membentuk kerajaan. So dia akan back to square one. Balik pada asal. Balik pada asal. Kerajaan tu kerajaan yang rapuh, kerajaan yang goyah. Kan? Itu sebabnya saya minta supaya pemimpin PAS, pemimpin UMNO, kan, fikir masalah-masalah. Fikir masalah-masalah. Ini masa depan parti. Ini masa depan UMNO. Kan? Jangan fikir pasal diri sendiri je. Jangan fikir pasal sekarang ni mereka dah jadi menteri apa semua kan. Jangan fikir pasal tu. Kena ingat ni, kita dah boleh 22 bulan jadi pembangkang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Siapa yang kena dakwa, okeylah. Kena dakwa lah. Kan? Tapi kena ingat, kalau kita itu hari kita terus lawan Mahathir, tak ada orang bagi oksigen, maka pada ketika itu sudah berlakunya pembubaran parlimen. Betul. Bila bubar parlimen, UMNO dengan PAS sekali bergabung, kita sapu bersih. Saya boleh jamin majoriti kita nak menang dengan simple majority itu anytime pada ketika itu. Selepas pilihan raya kecil di Kimanis, kan? Kalau nasib kita baik, sekali dengan
2/3 pun kita mungkin boleh menang. Boleh dapat. Tapi dalam keadaan hari ini, Ya. kalau misalnya UMNO dan PAS tidak membuat keputusan yang tegas untuk berdiri bersama, tanpa PPBM, saya bimbang. Kalau menang sekalipun, mereka terpaksa menjemput orang macam Anwar Ibrahim. Jadi rapuh. Mereka terpaksa menjemput PAN ke untuk membentuk satu pakatan. Tapi Datuk, kalau kita tengok sangat tu, bahaya lah. Kalau kita tengok tu dari segi agreement memorandum antara Muafakat Nasional yang di antara UMNO dan juga PAS ni, tiba-tiba pada waktu itu sudah bersetuju, ramai yang menangis, tangisan air mata keluar sebab dua ummah ni boleh bergabung ni, yang besar ni. Tiba-tiba sekarang tanpa perhimpunan yang seperti Muafakat Nasional itu, tiba-tiba pucuk pimpinan beri kepada PPBM jemput untuk menyertai Muafakat Nasional. Kenapa tu? Tak, ini saya cakap terus terang PAS itu hak dia lah. Kita tak mau campur hal PAS. Tetapi bagi UMNO, mereka yang menyokong kerjasama dengan Mahathir, mereka yang menyokong kerjasama dengan Muhyiddin untuk buat kerajaan di luar pilihan raya, mereka ni telah melanggar perlembagaan. Kenapa saya kata langgar perlembagaan? Kerana dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas, Datuk Zahid mengatakan dalam ucapan dasar dia, bahawa kita tidak akan buat kerajaan pintu belakang. Kita tidak akan bekerjasama dengan mana-mana parti dalam Pakatan Harapan. Nekat dia pada waktu tu. So bila dia ucap tu, ketika ucapan dasar, takkan dia tak faham benda ni. Ni ucapan dasar. Ucapan dasar tu dibahaskan. Bila ucapan dasar tu dibahaskan, kemudian orang undi, angkat tangan. Diterima sebulan suara oleh perwakilan pada ketika itu. Bila perwakilan Perhimpunan Agung UMNO adalah yang paling tinggi sekali. Tak ada orang boleh override. Betul MT UMNO ada kuasa. Tetapi bila perwakilan Perhimpunan Agung UMNO sudah membuat satu keputusan, MT UMNO tak ada kuasa nak bincang pun. Kuasa apa yang besar MT UMNO patut buat ialah dia kena kembali kepada Perhimpunan Agung PAS dan dia kena buat EGM dan dia kena propose balik. Kalau akar umbi kata bersetuju kerjasama dengan PPBM, maka barulah mereka boleh kerjasama. Tapi masalah nak buat macam mana? Masing-masing dah terdesak, masing-masing dah tak tahan nak jadi pembangkang, maka akhirnya mereka mengambil jalan mudah. Dan apatah lagi, Mahathir pun pandai. Dia gunakan SPRM, dia gunakan lembaga hasil dalam negeri untuk torture orang UMNO ni. Dan akhirnya ramai yang bukan semua pemimpin UMNO ni setuju tau. Ramai tak setuju. Tapi kenapa mereka yang tak setuju ni dia berdiam ya? Ada juga yang berani bersuara. Dr. Fuad Zakarsi antaranya. Adalah beberapa nama, Datuk Tajuddin Rahman. Tapi tu kalau kita tengok dari itu sebablah pemimpin UMNO ni, perwakilan UMNO tak boleh salahkan pemimpin. Sebab yang pilih ialah mereka. Tapi sebenarnya dah ada perubahan. Perubahan tu dah ada. Macam dulu ni pemimpin UMNO ni kebanyakannya perwakilan ni dipilih orang yang steady kan, kewangan hukum kan. Tapi alhamdulillah lepas kita kalah ni dah ada perubahan tu. Jadi saya mengharapkan supaya dalam pemilihan UMNO yang akan datang perubahan tu bertambah baik. Sudah ada perubahan. Kalau tak orang macam saya ni mana boleh menang nanti. Betul tak? Betul. Itu dah nampak reformasi. Itu dah nampak reformasi. Perubahan tu dah berlaku. Reformasi ke dalam UMNO. Kalau tak dulu orang kaya-kaya je. Betul. Dah nampak. Itu sebab dalam pemilihan UMNO yang akan datang, tolong pastikan bahawa kita pilih pemimpin yang boleh jaga parti. Tolong kita pastikan pilih pemimpin yang boleh bersuara, yang boleh jaga parti, yang boleh menjaga parti, menjaga kepentingan ahli, dan jangan sekali-sekali kita pilih pemimpin yang mudah belok. Jangan memilih pemimpin yang mudah belok. Mudah belok dan khianat. Kalau kita pilih pemimpin yang mudah belok dengan khianat, tak payah tunggu pemilihan. Kita tengok pilihan raya umum ni.
Kalau Datuk Zahid lah yang memilih, dia pilih orang ni aje lah. Ya, ya. Betul tak? Saya dah dapat perkabaran dah. Ketua-ketua bahagian ni banyak akan kecundang. Ya. Dia akan letak timbalan, naib yang mana yang pro dia. Supaya orang ni bila dah jadi ahli parlimen, dah jadi adun, orang ni akan bertanding lawan ketua bahagian. Jadi orang ni akan menyokong dia untuk kekal sebagai presiden. Ini perancangan Zahid. Jangan seperti bangau lah orang kata. Ini perancangan Zahid. Pemimpin. Tetapi percayalah, dia boleh rancang macam-macam. Allah Ta'ala pun ada perancangan. Ya. Dan perancangan Allah Ta'ala lebih baik. Jadi pemimpin ni tu, kita tak boleh pilih pemimpin bangau. Bangau bangau, mulut tenganga masuk langau. Kita kena pilih pemimpin yang seperti landak. Landak landak, bijak bertindak, cepat bertindak. Itu dia tu. Jadi kepada penonton-penonton, kita agak sudah sampai ke kemuncak acara kita pada malam ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Di atas bukit tanamnya ubi, burung tempur buatnya sarang. Bukan budi sebarang budi, budi Datuk Lokman dikenang orang. Hari ini berkongsi ilmu kepada orang. Datuk, bukan senang kita nak kongsi ilmu, nak bercakap, nak beritahu pada orang yang ini kita memberi ilmu ada satu perkara yang baik. Ibaratkan saya sentiasa menyebut tu, la in sakartun la azidannakum wa la in kafartun inna azabi lasadid. Ini tu saya sentiasa sebut. Jadi tu ada elok dia baca Quran. Jadi tu kalau ada di antara komen-komen yang sempat saya baca tadi, ada yang menanyakan tu, yang saya sempat ulas dan juga sempat reply tadi, saya reply sikit-sikit. Antaranya yang menanyakan, apakah hala tuju Laskar Cyber Malaysia ini? Laskar Cyber ni kita lebih kepada pendidikan politik. Pendidikan politik. Pertama, kita nak didik ahli-ahli kita nak didik rakyat Malaysia. Pertama, kena berani bercakap benar. Politik selamat ni bukan masanya lagi. Ini masanya kita nak selamatkan negara. Kita nak selamatkan masa depan Melayu, Islam, masa depan rakyat Malaysia berbilang kaum. Kita kena berani. Kita tak boleh biarkan ketidakadilan tu berlaku. Terus berlaku. Tak boleh. Kalau kita tengok ketidakadilan tu berlaku di kalangan kawan kita, kita bersuara. Tapi bila ketidakadilan tu berlaku di kalangan musuh kita, kita tidak bersuara. Ini pun tak betul juga. Contohnya macam kes Lim Guang Eng. Saya antara orang yang saya rasa tak patut. Tak patut. Bukan pasal saya kata Lim Guang Eng tu tak patut kena dakwa. Saya mempersoalkan kenapa bila Lim Guang Eng dah jadi musuh, dah jadi musuh kepada Muhyiddin, baru dia diambil tindakan. Kenapa selama hari ini ketika Lim Guang Eng berhadapan dengan kes Banglo, dah lama ni, ketika tu Muhyiddin Menteri Dalam Negeri. Kenapa dia menutup mata, dia tidak berkata apa-apa apabila Lim Guang Eng meletakkan Tommy Thomas, bekas peguam dia sendiri, menjadi peguam negara. Dan dia mengarahkan supaya peguam negara menggugurkan kes. Ada Muhyiddin cakap apa-apa? Tak ada. Ada Azmin Ali cakap apa-apa? Sedangkan Azmin Ali lah yang mengangkat Latifah Koya menjadi calon ketua pengarah SPRM ataupun ketua Pesuruhjaya SPRM. Betul tak? Jadi bila time Lim Guang Eng sudah tidak bersama dengan dia, barulah dia nak kenakan. Ini tak betul. Politik macam ni kita tak boleh teruskan. Sama juga dulu ketika mereka bersama dengan Anwar Ibrahim, mereka bagi pengampunan penuh. Sekarang dia mula gunakan peguam dia, Hanif Katri, menghantar orang untuk
Semak semula. Semak semula. Sebenarnya dah ada dalam perancangan awal. Ya. Sebab dia orang yang buat dokumen-dokumen tu. Betul tak? Yang kedua, kita lihat selepas saja mereka tak bersama dengan orang lain, baru pula keluar pengakuan apa ni? Seorang lelaki yang kononnya sudah ada hubungan dengan Anwar. Jadi benda-benda macam ni, saya rasa politik-politik balas dendam ni politik kotor lah, politik kotor ni memang perlu dihentikan lah. Bagi saya orang tu dah tak ada kuasa, sudahlah, dia adalah kan. Tapi kalau betul lah dia ada buat kesalahan, maka hukum dia ketika dia membuat kesalahan, atau bagi warning, bagi peringatan supaya dia tidak buat lagi. Bukan bila orang tu bersama aku cover. Bila orang tu sudah tidak lagi bersama aku balut. Tak boleh. Ini antara benda-benda yang kita nak ni. Antara objektif sifat amanah kan di kalangan ahli politik. Sekarang ni orang duk kata ahli politik ni tak amanah. Kan? Tak boleh kita biarkan benda ni berlaku. Ada orang kata kata-kata ahli politik tidak boleh dipakai. Jadi benda ni kena ubah. Generasi baru kalau KJ ni nak pemimpin yang berintegriti apa semua ini betul lah ni. Tapi pastikan dia cakap super bikin. Yang kedua, pastikan kena ada tindakan. Kena pastikan ahli politik bila bercakaplah benda yang betul-betul dia tahu. Kalau benda dia tak tahu, jangan cakap. Cakap serupa bikin. Cakap kena serupa bikin. Dan bercakap tu mestilah bersandarkan fakta. Bukan auta. Dan pegang pada janji. Ini antara benda-benda yang saya rasa kita akan teruskan terapkan. Dan kena ingat pilihan raya umum yang ke-14 kita tak pernah sangka sebuah parti politik yang sudah 61 tahun memerintah negara boleh tumbang. Jadi jangan pandang enteng. Contohnya kalau kita letak calon bebas pada pilihan raya umum yang akan datang, kita letak orang lawan Tan Sri Muhyiddin contohnya, kita letak orang lawan calon-calon PPBN, jangan pandang enteng. Kalau BN yang kuat 61 tahun boleh tumbang, jangan terkejut. Kalau Perdana Menteri sedia ada pun boleh tumbang. Betul. Jangan terkejut. Sebab politik hari ini saya rasa rakyat maklumat semua di hujung jari. Dia boleh tutup macam-macam, tapi akhirnya maklumat itu didedahkan di dalam internet, terbongkar juga. Jadi mereka hari ini macam-macam cara dia nak buat. Mereka nak buat, contohnya macam live ni, itu hari ada cadangan nak buat lesen. Dah lah TV dia kontrol. Dia nak buat lesen pula, live pun kena buat lesen. Ramai orang marah. Ramai netizen marah. Jadi rakyat pun hari ini dia kena faham. Rakyat tak boleh jadi rakyat macam dulu. Tunggu pilihan raya baru pangkah. Tidak boleh. Rakyat hari ini bila kerajaan tak betul, kena sound direct. Dia bersuara Bersuara. Bersuara. Dengan cara yang yang mereka fikirkan sesuai. Kena tahulah cara dia. Ada setengah-setengah orang dia keluarkan live apa semua sekali tu boleh, tapi kadang-kadang bahasa kena jaga. Kadang-kadang dengan jangan cara yang berikan gambaran sehingga orang kata semua anggota polis ni tak baik contohnya. Jangan. Kena jaga benda ni. Adab ni kena jaga. Mengikut adab budaya kita. Dan pastikan bila kita bercakap tu benda yang kita tahu. Itu sebab bab-bab tertentu saya tak cakap. Saya diam je. Saya kaji. Saya dah rasa tiba masa saya bercakap baru saya cakap. Kadang-kadang orang tanya juga, kenapa kau ni lama dah tak bercakap ni, orang tunggu. Betul. Bukan sepanjang masa kita perlu bercakap. Betul. Ada kalanya kita reserve. Ada kalanya kita cakap. Tetapi yang penting kita tak boleh berhenti daripada menegakkan kebenaran. Betul. Ini yang dilakukan oleh Datuk dari segi dari semasa ke semasa kita tengok ramai netizen dia sentiasa memerhatikan di dalam Facebook, di dalam mana-mana tempat live. Tapi kalau Datuk satu hari tak live tu, dia rasa lain tau netizen dia. Datuk Lokman ni bagaimana ni? Satu hari tak live ni. Ramai. Tapi kalau kita tengok dari segi perjuangan anak muda tu, perjuangan anak muda ini yang mana yang kita tengok setiap kali kalau kita ambil contohlah Datuk selalu kita tengok Datuk Najib ke mana-mana anak muda ikut.
anak muda ikut ke mana-mana. Jadi Datuk Najib ni ada tokoh dia. Tokoh dia ini aura dia ni, orang kata kalau dari segi raja-raja kedaulatan lah. Aura dia ini, adakah perjuangan ini akan diteruskan oleh anak-anak muda, orang kata yang lalang ni? Dia tengok dia akan teruskan perjuangan. Bagi saya, sebelum kita tunggu orang lain menggantikan Datuk Najib, kita kena sedar bahawa negara ni dalam keadaan ekonomi kita ni sudah makin parah. Saya nak beritahu, saya menjangkakan Oktober baru parah. Tapi hari ni sudah parah. Walaupun tempoh moratorium, tempoh orang ni sepatutnya orang masih ada duit ni. Saya nak beritahu, sepatutnya tempoh 6 bulan tempoh moratorium ni tak payah bayar sewa beli kereta, tak payah bayar sewa beli rumah, finance, pinjaman peribadi. Sepatutnya bila start bayar tu bulan Oktober baru sakit. Tapi sekarang ni rakyat dah sakit. Terasa. Rakyat dah sakit sekarang. Kuasa membeli rakyat sangat rendah. Betul? Kalau tanya dengan restoran apa semua sekali, memang sale teruk. Shopping mall pun sama. Shopping mall ke apa benda ke, semua restoran semua teruk. Orang dah tidak ada kekuatan untuk membeli. Kekuasa membeli itu dah berkurangan. Ini apa akan jadi menjelang bulan 10. Itu sebab saya cakap terus terang, lagi 2 bulan tu. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Sekiranya mereka ni lambat mengadakan pilihan raya, makin teruk. Saya yakin bahawa kerajaan ni akan dihukum dengan sangat dahsyat. Sebab rakyat bila poket dia kosong, bila dia tak boleh susukan anak, bila dia tak boleh bagi makan anak, maka mereka akan memberontak. Dan bila mereka memberontak, mereka tak salahkan orang lain. Walaupun sebenarnya jatuh bangun kita ni atas diri kita sendiri, tetapi memang resmi manusia ni dia kena point a finger. Maka akhirnya siapa yang akan dia tujukan kemarahan dia? Kerajaan. Tapi kalau Datuk tengok dari segi pilihan raya lah, pilihan raya ke-15 ini, kalaulah kerajaan masih lagi melihat kepada kajian-kajian dalam tahun inilah dan delaykan untuk pilihan raya ke-15 ni kepada tahun hadapan, akhir tahun, apa yang akan berlaku di dalam ekonomi negara tu? Jahanam. Itu sebab walaupun orang kata tak ada calon lain, kan, kenapa mesti Najib? Saya cakap terus terang, hanya dia ada track record mampu untuk menjadikan ekonomi Malaysia nombor 3 terbaik di dunia pertumbuhannya tahun 2017. Dia yang telah berjaya untuk membawa masuk foreign direct investment paling tinggi, kan? Dia juga yang telah menyebabkan bursa saham Kuala Lumpur berada di tahap paling tinggi, melonjak 1896 pada waktu ketika dia menjadi Perdana Menteri. Kan? Bila kita diserang, contohnya mata wang kita dulu zaman 97-98, mata wang diserang, apa Mahathir buat? Dia cuma tambat ringgit. Bila tambat ringgit, bila kita nyah tambat, ada kesan sampingan. Setiap kali US dollar mengukuh, kita jadi berhudung. Kan? Kita dah jadi macam Russian rubles. Bila US dollar naik, Russian rubles jatuh. Betul tak? Tapi bila kita berhadapan dengan masalah ni, contohnya negara kita dikenali kononnya sebagai sebuah negara pengeluar minyak. Bila September 2014 harga minyak dunia jatuh. Kemudian bila Trump jadi Perdana Menteri, jadi Presiden US, sebelum tu dia janji dia nak naikkan interest rate, dan kebanyakan pelabur-pelabur Amerika ni dia tak simpan duit sebab interest rate dia below 1%. So mana mereka simpan? Mereka cari dunia ketiga yang negara membangun, yang ekonomi dia stabil, politik dia stabil. Mereka pergi ke Malaysia. Betul. Itu sebab dulu Amerika ni nombor 2 pelabur terbesar di Malaysia. Tapi bila Trump menang, duit Malaysia dibawa balik. Sekali lagi jatuh. Harga minyak jatuh, ringgit jatuh. Trump menang, ringgit jatuh lagi sekali 2018 hujung tahun. Tapi ada tak Datuk Najib tambah? Tak ada. Apa dia buat? Dia pergi ke India. Dia bawa balik, dia tanda tangan perjanjian 158.8 bilion perjanjian. Hanya 7 bilion je daripada Malaysia melabur buat jalan dekat sana. Yang lain daripada India ke sini. Dia bawa King Salman datang ke sini.
31 bilion rapid pengarah. Itu jasa-jasa dia tu. Dia Jasa-jasa. pergi ke China kali pertama 154 bilion. 140 lebih bilion. Kali kedua dia bawa lagi bandar robotik di Johor. 31 bilion lagi. Ya. So kita tengok dari segi bila kita jatuh ekonomi kita punya mata wang kita jatuh 2016. Ya. Daripada Januari 2017 kita tengok kedudukan wang kita naik. Naik mengukuh. Waktu itu kan pada RM3.85 sen. 85 sen. Macam mana Najib buat? Dia tak tambat macam Mahathir. Ya. Tapi dia bawa masuk foreign direct investment. Sebab bila foreign direct investment masuk, pelabur ni bila labur dalam negara ni dia dah tukar duit ringgit. Betul. Maka ringgit punya permintaan meningkat. Ya. Kita tak boleh jual ringgit. Mari beli ringgit. Tak boleh. Pasal malam ni tak boleh. Jadi itu cara Datuk Najib. Sebab dia belajar pun ekonomi perindustrian. Ahli ekonomi. Pengalaman 40 tahun lebih. Tapi tu kalau kita tengok pada waktu itu, orang tak berapa nampak jasa-jasa dia. Setelah berlaku sekarang ini baru nampak. Saya cakap terus terang lah, minta maaf cakap lah. Baik profesor ke doktor ke engineer ke 2018 mereka ni semua kena kencing. Tiba-tiba mereka ni jadi bodoh. Sebab macam dipukau. Macam dipukau. Macam dia tiba-tiba jadi bodoh. Sebabnya kalau nak tengok contohnya tuduhan Tun Dr. Mahathir kata kita ni berhadapan dengan kegawatan ekonomi, Malaysia akan bankrupt. Kalau nak kira dari segi hutang negara, takkanlah yang profesor ni, yang doktor ni tak boleh fikir kan? Tak boleh pergi buka website bank negara untuk cek berapa hutang negara. Kan? Yang nak pergi percaya kat fitnah Mahathir buat apa? Betul tak? Betul. Kita boleh tengok akaun hutang negara bagaimana 2015, 2016, 2017 setiap tahun daripada 54% hutang negara berbanding dengan GDP kita turun kepada 52%, turun kepada 50.8% 2017 dan masa kita jatuh bulan 5 tu dah sampai 48. Benda itu takkan tak boleh tengok. Boleh check. Mungkin dipukau tu. Kata kita ni ekonomi lemah. 2017 kalau mereka ni ada otak boleh buka website check. Negara mana yang pertumbuhan ekonomi tertinggi? Dia boleh tahu nombor 1 tertinggi 6.9% Filipina. Nombor 2 tertinggi 6.7%. Google tu nampak. China. Nombor 3 tertinggi di dunia Malaysia 5.9. Google tu nampak. Takkanlah negara yang pertumbuhan ekonomi di nombor 3 terbaik di dunia boleh bankrupt. Saya rasa terus dia pukau. Hai profesor, kamu semua negara mau bankrupt. Jadi gini pukau. Jadi tapi alhamdulillah juga sebenarnya. Segala apa yang berlaku ada hikmah dia. Sebab kalau tidak orang tak boleh nilai siapa lebih baik, Najib ke Mahathir. Sekarang boleh nampak. Boleh nampak. Ada hikmah dia. Ada orang kata Barisan Nasional ni kuat merompak. Tapi yang heran, perompak ni boleh bagi kedai rakyat satu Malaysia, kedai kain satu Malaysia, boleh bagi UPC, boleh bagi klinik rakyat satu Malaysia, tak payah lagi nelayan. Bantuan untuk nelayan. Nelayan dia bagi ni, dia peneroka. Bot Mardi bagi. Mardi bagi bot. Enjin motorbot 1MDB bagi. Pergi ni peringkat awal kita bagi subsidi minyak. Betul tak? Kemudian pergi tangkap ikan, bawa balik. Kita takut dia orang pergi jual kat nelayan Thailand. Bawa balik ikan, daratkan di jeti-jeti yang ditetapkan oleh kerajaan, dapat lagi duit. Bantuan nelayan setiap bulan dapat lagi. Tak payah kata orang kata BRIM pun dah cukup. BRIM jangan cakap lah. Datang lingkungan ini jadi BRIM terus. RM30 dia RM30. Kita bagi bantuan kepada penoreh getah. RM200. Bulan November, Januari, Disember sebab musim hujan, musim tengkujuh. Sementara menunggu hasil tuaian padi, kita bagi RM200. Macam-macam, semua pihak kita bantu. Jadi inilah perjuangan Datuk Seri Najib. Itu sebabnya saya yakin
hari ni Ya. dalam keadaan ekonomi kita ni begitu gawat. Ya. Tak ada orang lain boleh pulihkan Selain daripada selain daripada Datuk Najib. Kita boleh cakap lah, saya nak beritahu, rakyat pernah gamble, rakyat memperjudikan masa depan mereka ni ya. dengan membuat keputusan yang salah pada 9 Mei 2018. 18. Dia ambil ni bukan calon-calon tokoh. Ya. Dia ambil tokoh yang ada pengalaman 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Bila dia duduk bersama dengan orang-orang yang tak erti apa ni, yang kononnya bersih ni, Syed Saddiqnya, Mazlinya, Ya. Lim Guan Engnya, kononnya bersih ni, rupa-rupanya lagi teruk dia orang ni. Ya. Dan tak tahan lama. Jahanam ekonomi. Tak tahan lama. Datuk Najib yang dituduh mencuri ni, macam-macam bagi. Dia orang yang kononnya bersih ni, habis semua apa yang Datuk Najib bagi pun dia orang curi. Jadi agak-agak lah, agak-agak. Ya. Agak-agak lah kalau diberi peluang untuk gamble lagi sekali. Rahsia-rahsianya Siapa dia nak pilih? rakyat judi lagi lah. Tak berani lah. Tak bayarlah. Kita ada duit RM10, Ya. pergi betting. Pergi betting kan. Betting. Ya. Duit ini je duit yang tinggal. Ya. Betul tak? Nak Besok, sekali lagi? besok nak gunakan modal RM10 ni untuk jual nasi lemak. Tapi bila kita tamak, kita betting. Ya. Manalah tahu, dia orang pun bagi 60 janji. Semua janji syurga. Betul tak? Kita pun awak, mestilah. Ya. Confirm ni. Ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri, takkan nak tipu. Ya. Betul tak? Ya. Kita pun letak ambil kau RM10. Bila dah hilang RM10 ni, besok nak jual nasi lemak pun tak boleh. Jangan cuba Dan lagi. setakat jual nasi lemak tak boleh. Gerai nasi lemak kita pun dia nak punya. Gerai nasi lemak pun dia sapu. Habis dia sapu. Jangan. Jadi agak-agak lah. Dah kena sekali itu. Agak-agak kalau rakyat ada pilihan, dia nak pilih Mahathir balik ke? Dia nak pilih Anwar yang bersekongkol dengan Mahathir ke? Dia nak pilih DAP ke? Atau dia nak pilih orang yang dulu dia percaya dan termakan fitnah, orang ni tak betul mencuri, tapi ini orang ni lah sebenarnya yang telah menjaga. Mana agak-agak? Saya rasa rakyat dah serik. Ada RM10 lagi. Baik tak payah nak gambling lah. Tak payah nak gamble dah. Tak payah nak Lebih mempertaruh. baiklah rakyat jual nasi lemak macam biasa. Ya, betul. Lebih baiklah rakyat pilih pemimpin yang ada track record pernah menjaga rakyat. Jadi Datuk tengok, kalau kita Itu tengok kepercayaan saya. tadi kita tengok ekonomi, kita tengok sedikit pilihan raya umum yang ke-15 yang terdekat ni. Ya. Pilihan raya kecil. Slim ini. Slim. Adakah rakyat di Slim itu masih lagi termakan dengan janji-janji Datuk? Tak adalah, tak ada. Ni calon dia Saya tu. cakap terus terang bahawa calon daripada parti Mahathir ni, calon pejuang ni, akan kalah teruk. Kalah teruk. Walaupun BN pun berhadapan dengan masalah, ada pengurusi yang aprak ni kan. Ya. Tapi saya yakin kita akan pastikan rakyat di Slim ni akan mengundi Barisan Nasional. Kerana hanya Barisan Nasional terbukti 61 tahun menjaga rakyat dengan baik. Ya. Jangan gamble. Marah macam mana pun dengan pemimpin UMNO ini, marah macam mana pun dengan Muafakat Nasional, undi tetap Barisan Nasional. Mungkin Datuk sedikit nasihat kepada Datuk kepada yang itu menonton nasihat saya. Slim. Walau apa pun terjadi, undi Slim, saya nak beritahu UMNO, BN ada kelemahan dia. Tapi pilihan masih Kalau ada kelemahan, kita kena terima hakikat. Kita ada kelemahan. Ya. Tetapi UMNO BN jauh lebih baik berbanding dengan Tun Dr. Mahathir dan parti pejuang dia ke ataupun parti beruang dia kan. Sebab dah terbukti. Ya. Mereka memerintah 22 tahun dulu. Mereka memerintah 22 bulan dengan ketika zaman kita memerintah. Ya. Kita jaga rakyat dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai tak keluar mengundi. Itu penting. Ya. Kan? Ada setengah-setengah orang yang marah dengan keputusan ni, dia tak nak keluar mengundi. Ya. Saya minta tolong jangan. Kepada pengundi-pengundi Slim, Pengundi Slim, pastikan anda keluar mengundi dan anda kena tunjukkan bahawa parti Bersatu ni yang hari ni tukar nama jadi Pejuang perlu ditolak dan ditolak oleh rakyat. Ya.
Ini kena penting. Sebab hanya dengan keputusan yang buruk yang diperolehi oleh calon bebas yang diletak oleh Tuan Dr. Mahathir akan membuat mereka ni sedari. Kalau mereka ni dapat undi banyak, maka dia akan berterusan tidak sedari. Dia akan berterusan merasakan bahawa rakyat bersama dengan dia. Jadi kita kena ajar mereka cukup-cukup. Kita kena pastikan kalau boleh calon mereka sampai ke tahap hilang deposit. Itu penting. Jadi itu antara mesej yang disampaikan oleh Datuk kepada pengundi-pengundi SLIM. Jadi pastikan anda keluar mengundi, jangan duduk di rumah, keluar mengundi dan terus menyokong calon Barisan Nasional. Dan Datuk cakap tentang pejuang tadi tu. Ada yang menanyakan pejuang itu berdaftar atau tidak? Mereka cuba nak daftar. Tapi saya tak tahulah sama ada lulus ataupun tidak. Adakah nasib itu sama dengan Datuk nak daftar NGO yang Datuk tu? Bagi saya, tak apalah saya kena. Tetapi kita kena semarakkan demokrasi. Tidak ada sebab kenapa kerajaan Muhyiddin tidak membenarkan pejuang ini didaftarkan. Ini bacul namanya. Kita kena berhadapan dengan musuh kita secara gentleman. Jangan kita tak luluskan dia punya pendaftaran. Bagi dia parti dia. Ini hak demokrasi. Kita tak boleh, betul lah bila bertambah satu parti ni akan berpecah ke apa. Tetapi inilah hakikat dia. Bila kita dah mula terpedaya dengan fitnah-fitnah Mahathir, fitnah Muhyiddin dulu, akibat dia parti kita akan menjadi parti yang semakin hari semakin kecil dan akhirnya kita akan jadi seperti parti di Indonesia. Di Indonesia dulu Golkar ni cukup hebat, kan? Tapi disebabkan tamak kuasa, disebabkan semua orang rasa dia bagus, kan? Maka dah terlalu banyak parti, akhirnya bila nak bentuk kerajaan ni adalah kumpulan parti-parti kecil. Tidak ada satu parti yang betul-betul kuat. Jadi sebelum UMNO jadi macam tu, dengan membenarkan bersatu masuk, maka pastikan pilihan raya yang akan datang ni, UMNO bertanding di semua, BN bertanding termasuk dengan GPS, bertanding di semua 222 kursi parlimen dan bersama dengan PAS saja. Bukan bersama dengan PPBN. Ada di antara orang-orang tanya tu daripada Facebook kita, kenapa walaupun Datuk bukan lagi ahli majlis tertinggi UMNO, tapi masih lagi memperjuangkan semangat UMNO ni? Kena faham bahawa saya jadi ahli MT UMNO dipilih oleh lebih 45,000 ahli. Perwakilan ni. Lebih 45,000 perwakilan. Zahid ni baru 25,000 je yang pilih. So dia pecat saya. Kan? Dia menyalahgunakan kuasa yang ada pada dia. Memecat saya. Dan pemecatan saya pun sebenarnya tidak sah kerana ada yang bukan ahli MT, yang merupakan pengurusi perhubungan tapi bukan MT pun ada yang angkat tangan. Itu sebab saya hantar surat. Saya tak hantar surat Melayu. Saya hantar soft demand letter. Saya hantar demand letter memohon supaya keahlian saya sebagai ahli MT dipulangkan. Saya tak merayu menjadi ahli balik. 3 kali saya hantar mohon surat untuk dipulangkan. Hak itu. Kerana dipilih oleh pertama sekali prosedur itu tak betul. Dia boleh katalah tak perlu nak pergi lembaga disiplin. Dia boleh kata ini ketetapan keputusan MT UMNO. Tapi kena ingat yang mengundi untuk memecat saya tu termasuk orang yang tidak ada kuasa mengundi. Yang itu yang saya minta supaya dia jawab. Tapi malangnya ialah 3 kali peguam saya hantar surat, satu pun tak dijawab. Tapi Anwar Musa rajin pula nak jemput Muhyiddin ni. Kita boleh terima, kita boleh batalkan keputusan pecat tu pada waktu itu. Kita boleh batalkan keputusan pecat dulu 2016. Padahal tu keputusan yang dibuat oleh Jatuhkuasa Disiplin Parti. Muhyiddin dibuang sebagai TPM 2015. 2015. Betul. Lepas tu ada sidang perwakilan, sidang apa tu, lembaga disiplin 2016 baru kena pecat. 1 tahun. Tapi saya 1 malam je. 1 malam dah kena.
Satu malam dah kena. Datuk, kita ada pemanggil kita di talian kita untuk menanyakan sedikit soalan kepada Tak, Datuk. saya tak habis. Sedikit, silakan. Dan saya nak beritahu, Ya. saya dah pernah bersama dengan PKR dulu. Ya. Saya dah pernah bersama dengan UMNO. Ya. Saya begitu yakin bahawa Bu UMNO ni berpuluh kali ganda lebih baik daripada parti lain. Sebabnya Sebab saya dah boleh menilai kedua-dua belah pihak. maknanya Datuk dah tengok dua-dua. Jadi saya masih lagi mempunyai harapan bahawa bila kita datang musim pemilihan, kita dapat mengubah kepimpinan. Mungkin ada kepimpinan yang lebih terbuka, Ya. boleh menerima pandangan yang berbeza. Mungkin dia boleh terima saya balik. Ya, betul. Kak Umbi masih nak ni. Kalau kita tengok dari segi komen-komen, tak ada yang kata tak ada. Semua yang nak kan Datuk. Kembalikan Kalau hak. nak jadi ahli parlimen, saya lompat je lah mana-mana parti. Ya, betul. Tapi nak bawa macam mana, kesetiaan itu. sabar je lah. Kesetiaan itu. Datuk, kita ada pemanggil kita di talian kita untuk menanyakan sedikit soalan berkenaan dengan penyertaan PBBM di dalam Muafakat Nasional menguntungkan atau merugikan UMNO. Jadi pemanggil kita di talian, sila boleh rakan-rakan kita di studio untuk connect masuk pemanggil kita pada malam ini. Dan di sini banyak juga komen-komen yang terus memberi semangat kepada Datuk Oman untuk memperjuangkan memperjuangkan UMNO, memperjuangkan ini. Jadi ramai di antara yang memberi komen. Halo, apa khabar? Ya, siapa di sana? Halo. Salam, siapa di sana? Halo, siapa di sana? Teruskan ya. Teruskan. Terus. Dengar, teruskan. Lokman daripada Kota Tinggi. Lokman juga. Kuatkan suara sedikit, mungkin boleh kuatkan suara sedikit. Kuatkan suara sedikit. Kota Tinggi. Ya, terus. Saya ingin tanya soalan kepada Datuk. Ya. Sejauh manakah usaha rakyat terhadap PPDM dan adakah PBM parti yang baru ini akan terus menjadi leader dalam hari 15 nanti? Jawatan Perdana Menteri, apa komen Datuk ya? Okey. Baik. Terima kasih. Lokman juga ni. Tahu Cik Lokman dari Kota Tinggi. Sebenarnya kita dah jawab tadi. Ya. Banyak benda yang kita dah bincangkan. Ya. Senang je lah kalau nak tahu hakikat dan realiti dia. Tan Sri Muhyiddin pun tahu bahawa rakyat tidak menerima dia. Ya. Kalau rakyat menerima dia, dia Perdana Menteri. Ya. Kenapa dia tak boleh masuk pilihan raya bersendirian? Betul tak? Ya. Kenapa dia tak boleh masuk pilihan raya bersendirian? Sebab dia tahu bahawa kalau dia masuk pilihan raya bersendirian, dia tidak boleh menang. Ya. Saya ingat paling banyak kursi dia boleh menang pun mungkin 3 kursi. Ya. Itu sebabnya dia kena cari jalan bagaimana dia boleh menggunakan Muafakat Nasional. Sebab dia dah tengok hubungan di antara UMNO dan PAS ni dah kukuh. Sokongan rakyat terhadap UMNO dan PAS pun sangat kukuh. Maka dia boleh ride on it. Yeah. Dia boleh tunggang Muafakat Nasional. Tetapi saya mengharapkan supaya benda ni tak berlaku lah. Saya mengharapkan supaya bila bubar je parlimen, Zahid tak perlu takut 87 pertuduhan dia. Sebab kalau kita dah menang pilihan raya, kita buang je kes dia. Sebab kes dia, kes Tengkunan, kes Dato' Najib, kes Bong Mokhtar, Aziz Rahim, Ahmad Maslan, Tan Sri Syaril, ini semua kes yang bersifat malicious prosecution, berniat jahat, dan kes yang pendakwan terpilih. Memang sepatutnya kita gugurkan. Tapi tidak bermakna kita gugurkan semua kes kita. Tapi kita kenakan musuh kita. Ini pun tak betul juga. Kalau boleh biarlah berlaku adil. Mengikut perundangan kita yang ada. Perundangan yang ada. Kita ada satu lagi pemanggil tu yang bersama dengan kita di talian, dan juga banyak komen-komen di Facebook ini yang semua komen-komen semua minta Datuk teruskan perjuangan tu. Terima kasih, insya-Allah. Okey, kita ada pemanggil. Halo, silakan teruskan. Saya Juri dari Lampang. Juri, silakan Cik Juri. Kenapa Datuk terus berjuang untuk UMNO dan BN? Dan Datuk telah berdianai dalam UMNO.
menantikan Datuk untuk kembali kepada UMNO. Kita akan tuju Datuk seterusnya. Okey. Terima kasih. Tok, ini soalan cupu mas ni. Tadi saya dah jawab. Dah jawab sikit. Pertamanya, saya sudah memohon untuk meminta Ahli Majlis Tertinggi UMNO mengembalikan hak saya sebagai Ahli Majlis Tertinggi. Okey. So, saya mohon untuk dapat hak. Saya tak buat merayuan untuk menjadi ahli. Kalau saya merayu jadi ahli, saya jadi ahli biasa. Betul tak? Betul. Sedangkan pemecatan saya tu tidak ikut prosedur yang betul. Okey. Saya akan terus lagi menghantar surat sampailah UMNO ni menjawab. Tak kisahlah. Kita redha lah. Dia bila kita melakukan sesuatu, kita kena bersedia berhadapan dengan risiko lah. Tapi Datuk, saya tengok boleh bertahan lah. Sabar tu, tahap kesabaran tu ada, tetap ada sebarang. Kalau ada pilihan yang lebih baik, dah lama saya pergi. Tak ada lah tu. Tak ada. Itu yang jawapan saya yang kedua. Saya dah pernah bersama dengan mereka, saya dah pernah bersama dengan UMNO. Saya yakin UMNO ni jauh lebih baik berbanding dengan lain-lain parti. Itu sebabnya saya konsisten bersama dengan UMNO. Tunggu je lah. Baik, kepada penonton-penonton, ketiga, kita ada peluang bila musim pemilihan, kita buat perubahan, kita pilih pada waktu itu. Kita pilihlah pemimpin yang lebih bersifat terbuka, yang ada wawasan, tidak mengeluarkan kenyataan, janji-janji manis. Selepas mengeluarkan kenyataan baru berfikir. Kita tak boleh macam tu. Dia kena berfikir dulu sebelum cakap. Jangan cakap dulu baru fikir. Ini yang menyebabkan banyak tak tunai janji. Kan? Kita kena pastikan bahawa kepimpinan UMNO akan datang ni mestilah yang ada integriti, macam KJ cakap lah, ada integriti, bersih kan? Tapi benda bebas dada lah. Tapi Datuk, sebagai penutup kita pada hari ini, di dalam segmen Jom Getih kita hari ini, di penyertaan PBBM di dalam muafakat nasional menguntungkan atau merugikan UMNO, Datuk telah memberi pelbagai jawapan. Dan banyak yang dikongsikan, termasuk orang yang call in, komen-komen di Facebook, komen-komen di Instagram, di YouTube, yang Datuk telah memberi jawapan menyeluruh pada malam ini. Dan sebagai Presiden Laskar Cyber Malaysia, apakah nasihat dan juga perjuangan yang perlu diteruskan oleh netizen-netizen yang sedang menonton segmen Jom Getih ini? Silakan tu. Simple je. Pertama, teruskan berkata benar. Kedua, pastikan kita kena berani bersuara. Kalau kita berkata benar dan kita berani bersuara, insya-Allah we will have a better nation. Kita akan ada sebuah negara yang lebih baik. Tak perlu rasa bimbang untuk menyuarakan pandangan kita. Dan pastikan kita berkata benar. Baik. Baik, terima kasih Datuk. Bunga Melo sayang dan kasih. Ini pantun bagi Datuk ni. Digubah cantik dengan batang. Kami di studio ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana Presiden Laskar Cyber sudi datang pada hari ini. Dan kepada Datuk kita ucapkan terima kasih dan juga sentiasa sihat, dan banyak netizen-netizen dan penonton-penonton mendoakan perjuangan Datuk diteruskan dan juga sentiasa sihat. Ramai juga yang saya sempat baca ni, yang tak sempat baca, minta maaf banyak-banyak. Dan saya bagi pihak studio pada malam ini di dalam siaran Jom Getih kita pada malam ini, dan seperti biasa kita berkongsikan pengalaman-pengalaman daripada Datuk Lokman Nur Adam yang begitu berpengalaman sekali di dalam semua segmen yang dia masuk. Saya tengok tidak kurang semuanya pengalaman dia. Memang ramai yang akan share kepada anda. Teruskan share dari masa ke semasa. Yang sedang menonton, teruskan share. Yang mana yang kita rasa di studio membuat silap, dan saya minta maaf lah pada semua-semua yang ada kata suara terputus-putus tadi. Suara tu mungkin tempat lain tu dan network tu terputus-putus sekejap, dan dekat 2 jam kita live hari ni. Dan saya menyusun 10 jari memohon maaf kepada anda semua sekiranya kita ada tersilap. Dari segi teknikal saya minta maaf, dan kepada Datuk Lokman kita ucapkan terima kasih, dan kepada penonton-penonton yang setia, yang berpendidikan kita boleh cari, yang orang yang berduit kita boleh cari, kepada anda yang setia, yang ribuan orang sedang menonton sekarang, anda kita tak dapat cari. Orang setia memang tak dapat cari. Jadi semoga anda juga sihat dan Datuk juga sihat, dan kita ucapkan daun selasih ubi kayu. Terima kasih, thank you. Jumpa di segmen seterusnya, InsyaAllah.